Ya, selamat datang semua. Kita start lah dah lewat 2 minit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita uh, bersiaran secara public. Malam ni saya live dekat YouTube channel. So setakat ni belum ada lagi. Belum ada yang watch daripada YouTube channel je. Mungkin silap setting ke dan sebagainya. Tapi tak apalah. Yang penting tuan-puan yang tengok dekat Zoom ni lebih senang untuk berkomunikasi. So sementara tunggu rakan-rakan yang lain join ke YouTube channel. Sebelum itu kalau sekiranya suara dapat dengar dengan jelas, gambar okey, boleh tekan 1. Tuan Khaira laju. Saya dah record juga. So yang bagusnya kalau live dekat YouTube ni dia automatic akan record terus upload dekat YouTube. So saya tak perlu buat kerja 2 kali lah. Tapi saya memang akan upload balik sebenarnya dekat YouTube, tak ada masalah. Dan dekat Facebook pun saya dah share screen. So rakan-rakan dekat Facebook kalau nampak boleh tekan link tu terus pergi dekat YouTube live. Okay, so malam ni tajuk dia adalah FAQ, frequently asked question about saham. So memang saya punya saya dah announce tadi. So saya punya expectation adalah tuan-puan dapat bertanyakan lah apa-apa soalan yang berkaitan lah, yang bukan sensitif, bukan melibatkan something yang very confidential, perkara-perkara umum tentang saham yang perlu clarification. Contoh kan, contoh macam selalu orang tanya tentang contoh selalu orang tanya tentang cara nak deposit tu kan, macam tu, ataupun macam mana nak beli warrant, ataupun cara nak convert warrant, ataupun share consolidation ke apa ke, benda-benda macam tu kan. Kalau ada soalan lah tapi untuk ahli group saya rasa tak perlu penerangan detail sangat, sebab saya pun dah ulang banyak kali sebenarnya dalam discussion sebelum-sebelum ni. Kok ada tuan-puan yang dah perasan lah kan. Dia sambil-sambil tu kita tengoklah 1-2 counter yang berkaitan kan, sambil-sambil lah bukan nak fokus sangat dekat counter pun sebenarnya. Ya, sebab indeks itu pun masih tak kuat lagi kecuali teknologi punya sektor je kan. So sementara tunggu rakan-rakan dekat YouTube join, belum ada, tak ramai lagi. So dekat Zoom pun baru ada 14 orang dah. Okey dah. Okey, Zoom pun ada 14 orang. Tapi kalau rakan-rakan ahli grup klien dengan grup VIP klien, kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanyalah dekat bahagian chatting tu kan. Sebab malam ni saya tak ada spesifik topik. Okay? Saya tak ada spesifik topik, tapi kalau nak discuss apa-apa yang berkaitan boleh terus tanyalah. Yuzwan. Terus komen Sedania Sedania, saya tengoklah chat, tengok sikit lah chat. Okey. Sedania daily memang akan retrace lagi lah. Dia punya kalau tengok pada indikator 3SCTC ni baru je masuk red zone. Okay, baru masuk red zone je. Masih besar kan. Sekejap saya tak share screen ni. Okay, tuan pun nampak tak screen? Kalau nampak tekan 2, kalau nampak screen tekan 2. Okey, cantik, alhamdulillah. Tapi saya bukan nak fokus discussion counter malam ni. Saya sebenarnya tajuk umum malam ni, tanya apa-apa yang umum lah. Tanya apa-apa yang umum, yang penting, yang perlu clarification. Ini peluang untuk kita berdiskusi secara umum. Apa-apa sahaja kan. Okay. Kalau Asyik tengok counter je penat juga sebenarnya. Okay. Sedania kalau tengok chart, basically dia memang dah dalam fasa retracement lah. Cumanya kalau tengok daily chart, dia dah masuk oversold area. Saya expect
dia akan retrace beberapa apa kita panggil ada beberapa kejatuhan lagi lah. Ini satu, dia akan rebound sikit dan jatuh lagi sikit, rebound sikit lagi, jatuh lagi sikit. So untuk menghabiskan dia punya oversold area tu, dia kena drop beberapa kali lagi lah. So kalau saya buat projection, projection ni tak boleh nak percaya sangat, dia just projection je. Okay, apa-apa hal memang kena tengok yang real time juga kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay, baru dia akan rebound naik balik. So untuk dia rebound naik balik ni memang akan ambil masa yang agak lama sebab dia kena habiskan dia punya oversold untuk daily kan. So kalau weekly pula, memang weekly memang menunjukkan dia dalam fasa oversold lah, dalam fasa oversold dan masih lagi dalam proses nak menghabiskan dia punya retracement tu. Okay, kalau saya buat dia punya wave dia lebih kurang macam tu, dia kena drop bawah lagi. Okay, dia kena drop bawah lagi. Most probably area sini lah yang ada ni kan, nampak tu ada strong support dekat sini tu kan. Ni agak strong lah kat situ. Okay, dari situlah kalau dia break ni, memang dia akan drop terus ke bawah lagi. Kalau tak break, baru dia akan rebound and then drop lagi bawah. Macam tu. So expectation dia akan drop lagi. Okay? Dia akan drop lagi sebab apa? Kenapa saya cakap dia akan drop lagi? So kalau saya contoh-contoh ni kan, sini masih nak turun lagi ke bawah, tapi dia dah masuk memang extreme oversold lah sebenarnya. Okay, dia dah masuk extreme oversold. Tapi walaupun dia dah masuk extreme oversold, dia belum nampak tanda-tanda yang oversold ni nak tamat. So sepatutnya dia akan extend lagi lah macam tu. So nak tunggu dia tamat ni akan ambil masa. So ini baru 1, 2, 3 kan. So kalau let's say ini adalah wave yang keempat, dia akan ada extended wave. Extended wave, kalau tuan-puan dah belajar tentang elite wave, sekiranya wave 2 simple, wave 4 akan jadi kompleks. So wave 4 ni saya expect memang complex horizontal correction. And then dia belum nampak yang dia apa ni, kita panggil apa ni, zone hijau ni, belum nampak dia nak kembang. So yang saya nampak dia memang nak drop je, memang nak kuncup lah. Kalau saya nampak zone hijau ni, dia memang ke arah nak menguncup macam tu. So kalau nak menguncup macam tu, dia memang akan jadi macam tu lah. Itu dia punya projection, tapi weekly lah, weekly. So kalau weekly, memang akan ambil masa yang agak lama untuk dia drop ke bawah. Okay, even kita tengok daily pun, baru masuk red zone. Okay, saya besarkan lagi, baru masuk red zone dan akan drop lagi. Okay, dia kena habiskan dia punya arm, dia punya retracement arm tu kan, jatuh lagi dah lagi lah. Okay, macam mana nak tahu orang bergerak laju ikut mak? Ini soalan yang agak famous kan. Okay, dalam Warren, saya suka tengok dekat phone KLSE screener. Saya screenshot dulu. Okay, KLSE screener. Mana dah saya punya tu? KLSE screener. Sekejap. Saya cari dulu. Investing Bloomberg, Binance pun ada dah install lah, tapi SE tak bagi trade kan. Okay, kita ambil contoh apa? Saya ambil contoh KAB lah, KAB Warren. Okay, KAB Warren. Saya share dekat group mana? Sharing counter lah. Okay, sharing counter berpotensi. Saya share kat dalam tu. untuk saya buat penerangan je. Okay, sekejap saya buka ni. Sharing counter berpotensi. Bukan ni. Okay. Okay. So, ini saya ambil dari screenshot daripada KLSE Screener Apps. Okay. Mungkin saya boleh tunjuk dekat TeamViewer kot, tapi saya punya TeamViewer saya dah uninstall hari tu. Nak kena install balik, ambil masa, tak payahlah. Saya selalu tunjuk dekat TeamViewer je. Okay. Kalau tuan-puan tengok ni, information yang ada ni kan, information yang ada dekat Warren ni, contohlah, ini adalah KAB Warren A. Warren A maksudnya Warren yang pertama yang dikeluarkan. Okay, Warren pertama yang dikeluarkan. Shame, kenapa Shame call ni? Hello Shame.
Saya sedang live ni. Ah, okey okey. 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 So contoh KAB Warren A ni kan. Um, Tarikh dia 29 hari bulan April 2024 ni tarikh mati. Maksudnya ada 33 bulan sahaja lagi dia akan matilah. Okey, tapi kena tolak siap-siap 14 hari. Kenapa kena tolak siap-siap 14 hari? Sebabnya sebelum dia mati dia koma dahulu. Ini yang saya selalu cakap kan. Katakan ini masa dia lahir kan. Ini dia masa dia baru lahir, masa dia baby kan. So sebelum dia mati dia kena koma dahulu. So dia kena koma, duduk kat atas kerusi lah dia kena koma dahulu 14 hari. So 14 hari koma ni adalah fasa yang mana dalam masa tu kita nak ambil masa tu untuk convert. Okay, convert daripada Warren kepada mother share. Okay, so walaupun dia tulis dekat sini 29 April dia akan mati kan. Tolak siap-siap tarikh dia koma 14 hari. Okay, tolak siap-siap 14 hari tarikh dia koma. So kita tak adalah macam overshoot masa tu untuk trade tu kan. At least 14 hari sebelum dia koma tu kita dah get ready untuk kalau kita nak apa ni take profit ke cut loss ke dan sebagainya lah. Okay, tapi in case kalau memang kita memang betul-betul nak convert kepada mother share, kita kena tunggu dia masuk dalam fasa 14 hari tu baru kita proses. Okay, kena contact registrar yang di hire oleh company tersebut untuk uruskan conversion proses daripada warrant kepada mother share, kena bayar exercise price. Okay, tapi sebelum tu saya kena explain balik one of every detail kat dalam ni lah semua. Every single detail yang ada dalam ni. Ini adalah harga dia lah. Okay. Ini adalah perbezaan harga daripada dia punya high dia. Okay, dia punya high dia. Daripada harga open, Okay, ni harga semasa, ini harga open. So hari ni dia drop 14%. Okay. Harga tertinggi 7 sen, harga terendah 6 sen. So ini adalah jumlah keseluruhan warrant lah. Okay. Okay. So jenis dia memang call warrant lah Dia panggil call warrant. Okay, warrant yang ada tu. Exercise value 1.2 ni apakah maksud dia? Maksud dia adalah RM1.20. Okay, RM1.20 KAB warrant A ni. Nasib-nasib je kalau ada orang nak goreng. Tak semestinya akan digoreng lah. Tapi selalunya akan ada orang goreng. Tapi tak semestinya. Dia bukan syarat wajib. Bukan syarat wajib kena goreng. Tapi selalunya akan ada orang goreng. Tapi tak tahulah. Petanda nak goreng akan ada volume masuk. Okay? Biasanya volume besar masuk dalam. Biasa kita akan nampak lah mungkin dalam 5,000 ke berturut-turut volume besar masuk. Itu adalah tanda-tanda. Tapi sebelum volume besar masuk tu kan dia sendu je kan. Sendu tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba volume besar masuk kan. Tapi dia harga tak naik lagi. Dia masuk lepas tu senyap. Lepas dia masuk lagi senyap. Tu. And then beberapa lama kemudian barulah masuk berturut-turut dan baru harga naik. Itu kita panggil sebagai collection phase. Masa dia masuk dan senyap tu dia collection lah. Okay. Tapi itu adalah tanda-tanda awal yang dia akan digoreng. Tapi kita tak tahu. Memang kena perhatikan betul-betul lah. Okay. Exercise value ni adalah RM1.20. Okay. Kita kena letak RM kat depan ni. RM RM1.20 ni maksudnya atas setiap satu unit warrant yang kita nak convert kepada mother share, kepada mak dia. Okay, ni mak dia ni. Mak dia muslimah ni kan pakai ni. Nampak mata je 2 biji. Tu mak dia kan. Daripada satu unit nak convert kepada mak dia, kita kena bayar RM1.20. Katakan tuan-puan ada 100 lot. Okay, 100 lot. 100 lot kali dengan 100 unit. Okay. Dia terlebih dia punya tu. Border dia. Sekejap
kali 100 unit kali RM1.20. So berapa dapat? Sekejap saya kira. 100 lot kali 100 unit kali RM1.20. 12,000 lah. Okay, lebih kurang 12,000. So kalau kita nak convert 100 lot warrant yang kita pegang kepada mother share, kita kena bayar 12,000 untuk conversion price ataupun exercise value dia ni. Kena bayar 12,000. Ini belum masuk harga yang kita beli 100 slot tu lah. Kalau 100 slot kita beli pada harga 6 sen, 100 kali 100 kali 0.06. Baru RM6 kan, 600 kan. Kalau kita beli 100 slot baru 600 RM. Kalau kita nak convert pergi mother share, kita kena bayar 12,000. So cuba tengok mak dia. Okay, cuba kita tengok mak dia. Mak dia harga semasa berapa? KAB. Okay, harga semasa mak dia 625 kan. Harga semasa mak dia 0.625 RM. Adakah berbaloi? Okay. That's why kalau kita tengok premium dia tinggi. Premium dia adalah 101%. Apakah maksud premium? Premium ni adalah perbezaan harga mak dia dengan harga exercise value dia. Okay, exercise value dengan harga mak dia. Tu masuk premium. Okay, in relation lah. Okay. So maksudnya kalau kita nak convert kepada mak dia KAB ni, okay, nama dia KAB ni kan, mungkin Khairiah nama cantik ni kan. Khairiah Ainul Bashirah KAB. Mak dia kan, Muslimah ni kan. Okay, so kita kena bayar premium sebanyak 101.6%. So maksudnya premium dia terlampau tinggi. So apakah premium yang bagus? Premium yang bagus kalau boleh bawah daripada 30% pun dah kira bagus dah. Tapi kalau premium itu negatif, okay, negatif, itu terbaik lah. Kalau premium negatif ni kita convert kepada mother share pun kita masih untung. Sebab kita beli, kita bayar untuk conversion masih di bawah daripada harga pasaran, dan apabila mother share tu naik harga memang kita dah untung 2 kali. Okay, untuk kau-kau lah. Okay. So itu adalah premium. Okay. So cuba tolak cuba tolak RM1.02 tolak 0.625. Apa kita dapat? 0.57. Dia ada kiraan dia untuk premium ni. Saya lupa dah apa kiraan detail dia. Cumanya dia adalah relation lah di antara harga mak dengan harga exercise value dan harga semasa anak. Lebih kurang macam tu. Ada penerangan dia. Cumanya kalau dia terlampau tinggi lebih daripada 30% ataupun 40%, dia memang tak berbaloi lah untuk convert kan. So kalau dah harga sampai 0.06 ni, ada 33 bulan lagi, nak tunggu dia naik balik tu payah sikit lah. Tapi possibility goreng tu memang sentiasa ada, tapi kita tak tahulah siapa nak goreng kan. Okay, gearing. Apakah yang dimaksudkan dengan gearing? Gearing ni dia macam saya kena buat macam ni. Kita tolak ni ke sini. Okay, sebelum saya terangkan pasal gearing, okay, yang tadi tu pasal dia punya exercise price, conversion, berbaloi ke tak berbaloi dengan premium tu, faham ke tak? Kalau faham boleh tekan Y, kalau tak faham tekan X. Saya boleh explain balik. Kalau tuan-puan faham tekan Y, menandakan tuan-puan faham apa yang saya cakap. Kalau tak faham tekan X. Kalau tak faham, saya boleh explain balik dalam bahasa yang lebih mudah. Bahasa Kelantan ke, bahasa Jerman ke, Brazil ke kan. You can see a message recording on. Okay, Alhamdulillah. Rakan-rakan dekat YouTube macam mana? Boleh faham tak? Kalau boleh faham tekan Y, kalau tak faham tekan X. Dekat Zoom okey, tak masalah. Kita puan boleh faham, Alhamdulillah.
Ini perkara-perkara asas yang kita kena tahu sebelum kita trade warrant. Okay. Kalau kita dah tahu benda ni, macam di next kan, di next. Okay, kita tengok di next ah. Di next kan warrant dia dah expired kan. Di next, sekejap saya tengok ada lagi tak. Sebab dia dah expired dah. Ada lagi information dia. Saya share di next dulu. Saya share di next dulu, at least kita boleh compare kan. Okay. Lepas tu baru saya explain berkenaan dengan dia punya gearing tu. Dirham WA dah nak expired dah. Tunggu masa je. So kena hati-hatilah. Okay, so di next warranty ni dah mati kan? Sekejap saya tengok balik dekat dia punya expiry 30 Julai dah matilah, which is dia dah 14 hari sebelum tu dia dah expired dah. Bukan, 14 hari sebelum dia mati tu dia dah koma dah. Okay, dia dah koma dah hari tu. So premium dia negatif 8.33, which is kalau kita convert agak berbaloi. Okay, agak berbaloi. Sebab kalau tengok mother dia, okay, di next kan, mother share dia. Pada 30 hari bulan Julai, mother share dia adalah 72 sen. Okay, 720 kan. Mother share dia adalah 0.720. Tuan-puan hanya perlu bayar 50 sen atas setiap satu unit. Okay, setiap satu unit hanya bayar 50 sen. So, kalau sekiranya masa beli tu, tuan-puan beli harga dia 0.160, tambahlah 0.160. So, lebih kurang 0.660. Okay. 0.660 kita akan dapat harga mother share yang bernilai 0.720. Alamak, terlebih. Kita akan dapat harga mother share yang bernilai 0.720. Siapa rasa berbaloi? Tekan 1. Siapa rasa tak berbaloi, tekan 2. Seorang je. Kenapa dia berbaloi? Sebab premium dia negatif. Okay, premium dia negatif. Itulah maksud dia berbaloi ke tak berbaloi. Kalau macam KAB tadi, okay, KAB warrant A tadi, memang tak berbaloi lah. Sebab kenapa kita nak bayar RM1.20 sen? Sedangkan harga mak dia baru 0.625 kan, macam tu tadi kan. Memang tak berbaloi. Kita kena top up lagi kan. Tak semestinya lepas tu harga mak dia naik. Tak ada jaminan kan harga mak dia naik. Okay. So berkenaan dengan premium, berkenaan dengan gearing, kalau kita tengok gearing DNEX 4.5 kan, DNEX warrant D ni kan. Ni anak yang keempat. Kalau A anak pertama, B anak kedua, C anak ketiga, D anak yang keempat. Okay. So gearing dia 4.5 kan. So gearing dia menunjukkan reactivity, berapa laju dia react dengan pergerakan mak dia. Macam mana, apakah kriteria yang digunakan untuk ukur gearing ni, saya pun tak sure apa kriteria yang dia gunakan. Dia cuma macam ni. Contoh macam nut. Okay? Kita ambil contoh macam nut. Ada nut besar, ada dia bagi nut ke apa? Orang-orang engineering ni dia tahulah. Saya ingat pula. Ni nama istilah dia gearing. So kalau ini bergerak, dia akan menggerakkan yang ini. Okay. Katakan kalau ini adalah mother share. Ini adalah warrant. Kalau gearing, kalau benda ni dia besar, okay, kalau gearing ni besar, yang ni bergerak ni akan bergerak lebih laju. Kalau dia besar lah.
Okay. Kalau ini kecil, ini bergerak besar pun ini akan bergerak kecil je. Dia punya pergerakan dia tu kecil. Macam tu. So ini contoh je lah nak bagi faham kan. So in relation, dia punya volatility lah kita panggil kan. Volatility. Kalau macam gearing dia lebih daripada 4, so that's mean dia punya volatility kurang, biasa-biasa je kan, biasa-biasa. Kalau mak dia berjalan, dia pun berjalan. Kalau mak dia berlari, dia pun berlari. Kalau mak dia melompat, dia pun melompat. Tapi kalau gearing dia besar, contoh macam 6, 7 atau lebih daripada tu, okay, 5 pun consider dah agak besar lah sebenarnya kan. Okay. Mak dia baru je berjalan, dia dah berlari dah. Okay. Mak dia berlari, dia dah melompat-lompat. Okay. Mak dia melompat-lompat, dia dah terjolongkang. Maksudnya overreact. Okay. Itu maksud gearing. Itu dalam bahasa mudahnya lah. Kita boleh panggil macam tu lah. Apakah kriteria yang digunakan untuk ukur dia punya volatility tu, saya tak sure exactly apa kriteria dia. Tapi kita dah ada data lah. Maksudnya kita boleh nampak lah gearing dia tu. Kan kita dah boleh tahu. Kalau macam 10 ni memang overreact lah. Sama ada dia overreact positif ataupun dia overreact negatif. Kalau dia overreact positif, mak dia gerak sikit je dia dah melampau-lampau bergerak kan. Kalau overreact dia negatif, mak dia dah terbang, dia duduk tidur lagi kat rumah. Tak bergerak-gerak kan. Agak-agak meninggal macam tu lebih kurang kan. Itu dia ada dua jenis overreaction. Tapi kalau yang gearing ni tak besar sangat, dia so-so je lah. Maksudnya dia bergerak, mak dia bergerak, dia bergerak. Mak dia tak bergerak, dia tak bergerak. Kalau macam over sangat ni, kadang dia over yang positif, over yang negatif. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So, okay. Tadi saya nampak tadi PJ Bumi. Tengok sikit lah PJ Bumi. Kok ada soalan-soalan lagi nak tanya yang berkaitan dengan benda-benda yang penting-penting? Yang bukan chat lah. Chat ni kita ada sesi lain. Saya dah plan dah pun untuk chat, untuk discussion chat ni insyaAllah kita akan buat sesi lain. Okay, jangan risau. Akan ada je kan sesi ni insyaAllah. Okay. Daily chat okay, dia tak ada apalah. Daily chat volume cantik, candle cantik ini kalau tengok dari segi volume price analysis ni dia valid lah. Okay. Valid dari segi volume price analysis. Gearing yang okay 4 ke bawah. Dia bukan ke atas, ke bawah. Ini dia mesti 4 bawah daripada 4 then okay. Bawah dari 4 lah, jangan terbalik. Kalau atas dari 4 ni dia dah tak okay dah. Kalau atas dari 4 dia pergi sini lah. Dia akan jadi overreact. So make sure gearing bawah daripada 4. Lagi kecil lagi bagus lah. Okay. Kalau 1 tu maksudnya mak gerak sikit 1 bit, dia gerak 1 bit. Lebih kurang lah macam tu kan. Tapi tak adalah exactly macam tu. Okay. So kita tengok sikit lah PJ Bumi. Dari segi chart okay. Daily chart dia, chart wise dia okay lah. Short term dia ada momentum dah sebenarnya. And then dia punya green zone ni pun sedang mengembang. And then saya tak nampak dia akan terus pergi bahagian oversold lah. Okay. Dia rebound balik kat sini kan. So dia akan masuk area overbought balik. Okay. So kalau kita tengok weekly dia masih lagi strong uptrend. Volume pun agak besar. Dah 2 minggu dah dia punya volume agak besar. And then dia dah break dia punya strong resistance dekat sini. So dia punya upside movement tu quite strong lah. Okay, quite strong. Kita tengok yang time frame lagi besar. Kalau tengok monthly pun quite strong. Dia masih lagi dalam bullish zone yang kuat. And then masih dalam overbought area. Tak tamat lagi. Histogram putih dia pun masih berada di atas midline. And then volume dia memang agak power lah. And then kalau kita nak tengok dekat mana dia punya next resistance dia untuk monthly dia dah break. Yang strong resistance. Yang ni kan. Okay, ni strong resistance dia dah break. So next resistance dia akan touch yang ini. Itu monthly lah. Okay, itu monthly chart dia. Cuma kalau kita tengok ni, kalau kita nak tengok projection price, probability dia akan cecah area situ lah.
probability lah. Okay. Tapi kita tak boleh cakap exactly dia akan cecah situ, mana tahu dia tiba-tiba melonjak apa ni, jadi pandai lela renong kan, terjun papan anjal tu kan. Itulah ada isu sekarang kan. Isu sekarang kan, tuan-puan apa ni, kalau tuan-puan ikut lah ada ustaz tu tegur kan, dia cakap normalisasi membuka aurat separuh bogey ni dah jadi macam perkara biasa, sedangkan kalau ikut Islam benda tu kan haram kan. Dan dia cakap, ustaz tu cakap, orang yang buka aurat ni dijaja sebagai wira kan, dijaja sebagai wira sebab menyumbangkan pingat lah sebagainya macam tu lah kan, ataupun apa ni, dapat tempat di mata dunia lah macam tu kan. So betul jugalah apa dia cakap kan, buka aurat tu perkara yang dah haram dah, tapi dia punya sumbangan kepada mengharumkan nama negara tu baguslah. Cumanya dia buka aurat tu dosa dia lah kan, dosa dia, tapi dosa dah terbuka, dah jadi dosa umum, dosa yang ditayangkan secara berleluasa, semua orang nampak. So bergantung kepada kita lah, kalau kita jaga pandangan kita tak tengok lah. Okay? Tapi teguran dia tu bagus lah sebenarnya. Tapi orang kecam dia, orang pun kecam dia lah, cakap gila sek lah apalah. Dia menegur benda yang betul kan. Kenapa netizen macam jahil sangat kan. So okay. Tiba-tiba pula. So dia macam itulah. Kalau tak ada ilmu agama dia macam itulah. Kita akan bercakap berdasarkan hawa nafsu je kan. So weekly chat masih okay, daily chat masih okay. Basically PJ Bumi ni saya nampak masih ada momentum lah. Okay, masih ada momentum lah. KB sebab tu dah saya cakap tadi, sebab gearing dia besar, dia sama ada dia react secara positif atau react secara negatif. Saya cakap tadi kan, kalau dia react secara negatif, mak dia dah terbang, anak dia masih tidur. Kalau dia react secara overreact secara positif, mak dia baru berjalan, dia dah melompat-lompat. Tu dia ada dua cara dia punya reactivity tu. Apa pendapat Dok tentang average down yang buat pada counter warrant? Harga turun average, harga turun average. Kita tengok berapa yang kita dapat average kan. Tapi kalau dia dah nak dekat dengan expiry, agak risiko lah sebenarnya. Okay? Kalau dia dah dekat dengan harga expiry. Cumanya average down ni, dia ada dia punya drawback dia. Kalau kita average dan harga masih meneruskan penurunan, tak ada guna kita average. Sebabnya nanti one day dia punya loss akan jadi lebih besar. Tu je lah. Biasanya kita akan average apabila dia dah berada pada betul-betul bottom dah. Maksudnya dia dah, contohkan macam ni kan, contoh kita tengok weekly dia dah oversold ni dah nak tamat. Adalah possibility untuk kita average kan, sebab bila weekly ataupun monthly lah, biasanya kita tengok monthly. Kalau macam ni lambat lagi. Kalau macam ni nak average memang tak dapat lah. Kalau macam ni baru boleh average down kan. Dia drop je, kita nampak dia punya oversold monthly tu dan dah nak habis. Okay. Oversold dia dah lama monthly dah nak habis. Masa tu berbaloi lah kalau nak average down kan, sebab later on memang kita akan expect dia akan buat rebound. Macam tu. Okay. Kalau dia masih dalam strong bearish zone, agak berisiko lah. Lagi kita average, lagi banyak kita loss. Unless kalau kita memang nak kurangkan, betul-betul nak kurangkan loss, then kita akan cut loss dengan loss juga. Cut loss dengan loss juga, tapi loss yang berkurang itu okey. Tapi kena tengok berapa modal lah. Modal kita average, dia kalau nak betul-betul nak dapatkan harga yang average yang cantik, kena, kalau saya tak silap, 2-3 kali ganda. 3 atau 4 kali ganda baru kita dapatkan average kan tu dia berkurang. Dia punya percentage of loss tu. Tapi risiko kalau warrant tu dah nak expired dan tak ada minat belian, dan tak ada tanda-tanda dia nak rebound, memang agak berisiko lah sebenarnya. Top buildings, sekejap kita tengok. Kalau tengok monthly top builders ni dia nak drop lagi. Dia nak drop lagi. Dia baru nak masuk je area oversold. So kalau saya tengok macam ni kan, dia masih lagi nak drop lagi lah. Masih lagi nak drop lagi. So sekejap kita tengok. Dia pun dah betul-betul bottom dah ni sebenarnya.
harga last dia akan drop paling-paling pun 0.05 lah, dia tak boleh nak pergi mana dah kan. Ni paling bottom lah dia boleh drop, okay? Paling bottom dia boleh drop 0.005, okay? And then sini masih lagi nak menunjukkan dia akan drop. Sini kan dia baru start ni kan, sini baru start, so sepatutnya dia akan macam tu, lebih kurang lah kan. So kalau dia macam tu, dia akan drop sampai situ, dia akan sideways lama lah biasanya. Biasanya kalau dia tak rebound, dia akan sideways lama, then baru dia akan rebound. So sekurang-kurangnya area sini, tuan-puan kena tunggu area sini baru okey kalau nak average down, okay? Tapi counter ni sebab dia bundle share kan, dia tak ada istilah yang kita terkejar-kejar nak tunggu dia punya expiry date. So tu je lah, memerlukan masa yang agak lama lah. Tapi jangan average sekarang, kalau nak average pun tak berbaloi. Kena tunggu dia dah oversold betul-betul, dah nak habis dah oversold, then barulah sesuai. Kalau tengok sekarang ni monthly chart dia pun very strong bullish, very strong bearish. Nampak ni kan? Dia lama sangat dan dia bearish ni kan. Dia akan kembang sikit lagi. Okay, bearish zone ni. And then baru dia akan tamat. Ambil masa lah area sini lah. Tapi bukan kat bawah ni lah, ini yang paling bawah kan. Tapi maksud saya area sini lah. Ini adalah area oversold dia lah kat sini. Contoh je lah. Kalau warren sesuai juga intraday, sebab saya tak pernah lagi intraday counter warren, tengok dia punya volatility lah. Kalau dia volatile macam VS WA tadi, VS kan, boleh intraday je sebenarnya. Kan? Kalau nak intraday, kita tengoklah warren tu cantik ke tak cantik kan. And then untuk intraday ni kita ada rukun-rukun dia. Biasanya normally kalau intraday ni saya akan rujuk ticker chart lah. And then dia akan ada lah beberapa kriteria intraday yang saya dah share dalam grup VIP. Kalau untuk grup klien tu, tuan pun kena masuk sesi diskusi intraday lah yang saya buat hari tu. Jadi tak tahu bila lagi saya akan buat nanti next lah. Okay. So adalah kriteria dia. Kalau cukup je kriteria intraday, then warren tu adalah warren yang aktif, dan ada dia aktif ni, dia merujuk kepada volume transaction, okay, transaction volume yang masuk dan sebagainya. Kalau dia tak ada volume, tak ada transaction, minat belian tak ada, minat jualan pun tak ada, tak boleh nak intraday lah. Okay, especially kalau tuan-puan tengok ticker chart dia, dia punya key point adalah ticker chart TC. Kalau nak intraday ni masterkan ticker chart lah. Okay, kalau ticker chart dia pun tak bergerak apa semua, tak boleh lah nak intraday kan. Macam VS tadi, okey, cantik kan, cantik. Tapi tadilah daily chart dia masih okey. Daily chart dia masih okey. Weekly chart dia very strong. Monthly chart dia memang very strong lah. Okay. Ini dah jadi sesi discussion counter dia ni. Saya tak nak lah komen counter kan. Tanya soalan lain. Counter ni nanti kita cari masa lain lah. Banyak masa lagi. Okay. Tanya soalan-soalan yang selain daripada discussion counter. Discussion counter ni anytime kita boleh buat. Tak ada masalah. Okay. Tak lari. Saya tak lari insyaAllah. Macam mana nak kesan warren baru muncul, kena tengok announcement. Biasanya kalau dekat M+, okay? Kalau tengok dekat M+, dia akan buat announcement. Okay, contoh saya tengok dekat contoh nama-nama counter ni kan, di sebelah-sebelah nama-nama counter ni akan ada yang tanda star tu kan, asterisk tu kan, tanda asterisk tu. Sekejap saya ambil ni. Okay, macam ni. Ni. So, kena tengok apa benda dia nak announce. Benda ni maksud dia ada announcement. Okay, tanda-tanda ni itu menunjukkan, okay, bila dia buat tanda asterisk nama dia. Macam tu tu kan. Dia orang pakai untuk hashtag tu kan. Ini menunjukkan ada announcement. Ada announcement. Alamak, tulisan dah jadi cacing.
yang akan dibuat. Tulisan cacing. Saya pernah cerita sebelum ni kan, ada dulu masa saya dekat klinik dulu, ada seorang patient ni. Biasanya patient mana dia tengok tulis doktor punya report card. So bila saya duk tulis report card tu kan, dia tengok, dia cakap, ayo, you punya tulisan macam cakar ayam. Terus dia, alamak, teruk betul ke sebenarnya tulisan ni? Cakar ayam dia bagi. Okay, ada announcement yang akan dibuat. So bila kita buka announcement syarikat, contoh saya buka announcement apa, serba dikir lah contoh kita contoh je lah contoh saya buka announcement serba dikir, buka bahagian announcement. Okay, buka bahagian announcement, apakah announcement yang akan dibuat oleh serba dikir kan. Okay. Yang ni di link listed security ni perkara biasa lah yang dibuat oleh apa ni, substantial shareholder kan. Kita tengok dekat others. Dia suruh tengok Bursa Malaysia lah pula. Okay. So kita ikut je lah nasihat dia, kita pergi buka Bursa Malaysia. Okay. Okay, satu persatu. Company announcement. Okay, tekan company announcement. Kalau tuan-puan tak pernah buka laman web Bursa Malaysia ni, tuan-puan kena cuba-cuba try buka lah. Ini adalah laman web utama, information yang ada berkenaan dengan syarikat-syarikat yang ada dekat bursa. So kena belajar-belajar tengoklah. Okay, kena scroll ke bawah, carilah serba ataupun taik je lah. Kadang taik dia tak keluar nama dia tu. Ada pun. Okay, taik serba dikir dan tekan search. Okay, bila dah tekan search tu, baru kita nampak ni kan ada announcement ni kan. Kita tengok tarikh dia bila. 28 Julai, dealing listed. Listing requirement intention to deal during close period. Maksudnya adalah dia punya substantial shareholder yang akan trade ataupun jual beli saham ni di waktu luar daripada waktu pejabat. Okay. Contohnya kita boleh nampak lah IRTS Abdul Karim ni dia nak buat apa? Direct interest ni alamat dia tak tulis pula kan. Most probably beli atau penjual lah, mana kita tahu kan, sebab dia tak nak expose ni kalau macam ni. Kalau dia tulis dispose kita tahu. Kalau dia tulis direct interest ni, saya assume dia belilah. Okay, saya assume dia belilah. Okay. Datuk Awan Daud ni mungkin most probably kita assume dia belilah, 20 warrant je dia beli. Ini sampai 55 juta warrant dia beli, ni 778 juta dia beli kan. Datuk Abdul Kadir Syahib 602 juta dia beli kan. Saya expect dia belilah sebab dia tulis direct interest, mana kita tahu dia beli ke dia tak, dia jual kan. Okay, kita tengok yang sebelum tu apa announcement dia. The board of director of Serba Dynamic company SDHB wish to announce that that the company has nominated Nexia SSY PLT Nexia to fill in vacancy for the new statutory auditors. Okay, dia lantik Nexia sebagai auditors of the company according to with the Company Act 2016 financial year ended 13 of June 2021. Tak ada apa sangat lah. So yang menariknya yang ni je lah, yang direct interest ni je lah. Maksudnya saya boleh conclude ya, Datuk Karim, Datuk IRTS Muhammad Abdul Karim ni ada belilah. Okay, ada beli 20%. Warren pun 6.3%. Datuk Awang beli 0.68%. Itu yang announcement lah. So kalau tuan-puan tengok announcement ni, dalam tu lah kadang-kadang dalam announcement tu dah dia bagi tahu yang akan berlakunya apa ni, right issue ataupun bonus issue. Biasanya warrant baru dia akan buat right issue, baru dia akan issue new warrant, ataupun bonus issue dia akan issue new warrant, ataupun warrant issue right issue dengan bonus issue lah normally, baru dia akan issue new warrant. Tapi sebelum dia issue new warrant tu dia akan buat announcement dalam ni. So itu je lah cara yang kita boleh tahu yang ni contoh macam ni kan, EPMB ni kan pada 5 Julai 2021. Okay, 5 Julai 2021 kalau tuan-puan nampak ni kan. Okay, kita tekan itu. New issue of security.
Okey, yang ni private placement. Kalau private placement ni syarikat nak tambah jumlah saham baru. Tapi kalau nak tambah warrant baru, apa syarikat yang ada warrant yang terbaru ni ya, warrant yang berbaru ni? Ada tak mana-mana syarikat yang baru keluarkan warrant? Saya ada perasan juga hari tu, lupa dah warrant apa. VS dah lama. Tapi walaupun VS dah lama pun tak lama sangat lah. Dia tak adalah lama sangat. Nescom sekejap saya tengok Nescom. Saya tengok dekat bagi announcement dia. Nescom baru IPO, bukan keluarkan warrant baru. Nescom tak ada warrant. Kita bercakap tentang warrant. Tawin ni sekejap ni. Tapi PA dia dah lama ni. Ada 300 hari je lagi. Maksudnya PA maksudnya warrant dia dah lama sangat dah. Ini bonus issue. Bonus issue ni dia nak bagi bonus percuma. Kalau bonus issue, kalau dapat bersyukur lah syarikat nak bagi free je. Jangan risau. Dia nak bagi apa? Bonus issue up to 1 bilion warrant percuma. Okey. 2 warrant B untuk setiap 5 unit saham yang kita ada. So kalau tuan-puan ada 5 unit saham, tuan-puan akan dapat 2 unit warrant percuma, warrant B. Betul lah ni. Betul lah ni. Dia nak issue warrant percuma. Okay. Inilah dia akan buat bonus issue, right issue yang saya cakap tu kan. So dia tulis kat sini, bonus issue. Maksudnya dia akan bagi bonus percuma. So macam mana nak dapatkan bonus percuma ni? Kena ada sekurang-kurangnya 5 unit saham Tawin. Tapi kalau dalam bursa, kita kena beli minimum 1 lot kan. 1 lot bersamaan dengan 100 unit. Okay, kalau tuan-puan ada 100 unit, 100 ni bagi 5 kan. So ada lebih bagi 5 Macam mana dah kiraan dia macam ni. Kalau kita ada 5 unit, kita akan dapat 2 warrant B. Kalau kita ada 100 unit, 5 kali 20 dapat 100 kan. Ni samalah. 2 kali 20, kita akan dapat 40 warrant B. Kalau kita ada 1 lot, Tawin kita akan dapat 40 unit warrant B. Okay. Kalau kita ada 100 lot, kali 100 lah, kita akan dapat 4,000 lah. Banyak tu sebenarnya. Sebab dia nak issue sebanyak 1 bilion unit. Besar 1 bilion unit. Pada harga berapa? Kita tengok ada tak dia tulis harga berapa dia nak issue warrant tu. Tak ada. Dia tak bagi tahu berapa harga. So bila dia nak issue? 16 hari bulan 8 entitlement date. X date 13. So macam ni. Kalau S date ni, kalau tuan-puan beli masa 13 hari bulan 8 tu, sebelum jam 5, tuan-puan dapat warrant percuma tu. Tapi kalau beli selepas jam 5 petang 13 hari bulan 8 dah terlepas. Kalau contohnya 14 hari bulan pukul 9 pagi baru beli kan, tak boleh dah. Tak layak dah. Tapi kalau 13 hari bulan sebelum jam 5 petang masih boleh lagi. Contoh 46 masih okey. 44 petang beli masih okey. Sebelum pukul 5 petang lah kalau beli sebelum pukul 5 petang layak. Kalau selepas itu tak layak. Itulah maksud dia X date. X date. Bukan tarikh tu apa break dengan girlfriend ke apa ni, bukan X yang itu kan. Ini X lain. Okey. Okay, so saya tengok balik atas tu macam mana nak apply average down. Dah. Doktor boleh ajar Tinkerchat. Okay, saya dah ajar Tinkerchat untuk grup klien dan grup VIP klien dalam sesi discussion intraday
kelas intraday WTST hari itu. So saya tak akan ajar benda ni percuma sebab dia adalah ilmu yang mahal. Kalau tuan-puan nak belajar kena sanggup melabur sikit lah. Okay? Kena at least bila saya ajar benda ni dia ada nilai dan tuan-puan akan terasa nilai tu bila bayar sikit. Kalau bagi free je dia akan jadi tak bernilai lah. Okay. Boleh share EMA. EMA tu adalah exponential movie average. Okay. EMA adalah exponential movie average. Kalau tengok dekat sini, dekat petunjuk dan strategi ni, okay, kita type je AEMA. Exponential movie average. Ni. Turbina dalam. Okay. Kita tekan je exponential movie average. Dia akan ada garisan tu kan. Dia kalau kita just masukkan EMA je, kita akan nampak EMA je lah kan. Saya tutup yang lain. Okay. Exponential movie average ni dia ada daripada exponential movie average 1 sampailah infinity. Maksudnya setiap jumlah candle yang kita masukkan tu dia akan menjadikan dia punya bacaan formula dia. So exponential movie average ni dia adalah formula dia dah diubah sesuai daripada simple movie average. Okay? Kalau tuan-puan tengok simple movie average, dia macam ni. Cerita sikit lah Kalau SMA, simple movie average, katakan saya ambil SMA 5 lah. Maksudnya ada 5 candle. So setiap satu close price, kalau kita ambil close lah setiap satu close price akan ditambah, tambah close price tu bahagi 5 and then akan dapatlah SMA 5 dekat sini, satu dot. Okay, so next day ada satu candle baru. So ini dah tak jadi dah sebab dia nak 5 je. 1, 2, 3, 4 dan 5. So akan ada close price yang baru kat sini tambah. Yang ni dah tak kira. Dia akan kira yang ni pula akan ada satu nilai kat sini, akan ada satu dot lagi kat situ. So next day lagi. Okay, ada hari yang kelima lagi yang lain. Ini dah tak kira. Dia akan kira lagi sekali bahagi 5 akan ada satu dot lagi kat situ. So setiap 5 candle akan menghasilkan satu dot. Itu maksudnya simple movie average. Kalau EMA dia ada formula dia lain, dia tambah menyebabkan cara dia plot dot ni adalah exponential. Maksudnya dia berbeza sikit daripada simple movie average. So macam mana kita nak tengok? Katakan dekat sini, ini kita ambil 5 lah katakan saya ambil 5 lah. Okay, exponential movie average 5. Tapi saya nak tambah satu lagi, simple movie average, SMA lah. Okay, simple ataupun smooth, nama lain dia smooth. Okay, movie average saya dah masukkan. Kita ambil 5. Okay, walaupun dia masing-masing 5, tapi nampak tak perbezaan dia? Exponential lebih exponent. Macam mana nak cakap disebabkan formula dia tu, dia menyebabkan dia reaction dia ada lebih reaktif sikit berbanding dengan smooth movie average. Tapi tak banyak sangat beza pun. Tapi ada beza. Macam tu lah nak cakap. So boleh pilih sama ada nak guna EMA ataupun nak guna SMA. So macam mana cara nak guna dia? Macam-macam orang pakai. Ada orang gunakan sebagai support, ada orang gunakan sebagai resistance, ada orang gunakan sebagai trend, ada orang gunakan sebagai price movement, macam break tak break apa semua tu kan. Ada orang gunakan sebagai dia punya momentum. So berdasarkan apa cara kita nak pakai. Sebabnya movie average adalah satu-satunya indikator yang basic yang daripada movie average ni lah terhasilnya banyak indikator-indikator lain. Macam tu. Okay. Untuk penjelasan yang lebih detail, saya ada sediakan video penerangan dalam grup VIP dan kita pun dah pernah discuss dah sebelum ni dengan very detail. Okay. Untuk klien-klien yang belum sertai grup VIP, saya amat menyarankan lah masuklah grup VIP sebab saya dalam grup VIP ni saya transparent dah, saya tak ada nak hide apa-apalah. Okay, semua benda kita discuss. Okay.
Betul ke stokastik lebih berkesan guna time counter sideway? Not necessarily. Okay, not necessarily. Kalau once kita dah faham cara baca dia, setiap masa akan ada oversold dan overbought kan. So kita fokus bahagian tu je lah. Okay. Okay, kita fokus bahagian oversold dengan bahagian overbought. Kalau dia sideway pun dia sama juga, ada oversold overbought juga, tapi dia sideway kan. Macam tu. So bila kita nak tengok harga akan mula react, kita kena tengok time frame besar. Okay. Kita kena tengok time frame yang besar baru kita nampak di mana price tu akan react. Contoh saya ambil VS lah. Ni VS contoh je lah. Okay, ni kan contoh sideway ni kan. Okay. Masa sideway dia akan ada oversold, dia akan ada overbought juga kan. Tapi kalau bukan fasa sideway pun sama juga. Dia akan ada overbought, dia akan ada oversold. Bila dia tamat oversold, dia akan buat kenaikan. Bila dia tamat overbought, dia akan drop. Sama. Dia punya konsep dia sama. Okay. So, kita kena tengok time frame yang lebih besar untuk kita confirmkan adakah dia dah betul-betul tamat dia punya oversold dalam time frame yang lebih besar. Macam tu. Okay. Kalau macam ni dia dah overbought kan, adakah dia nak terus masuk oversold? Belum lagi. Okay, belum lagi. Dia most probably akan sambung lagi lah. Okay, kita boleh nampak tu kan dia nak mendongak lagi tu. Jadi trend masih cantik lah. Okay. That's why anak dia ikut sekali. Untuk EMA tu kan, kalau nak belajar lebih detail, saya suggest kita belajar dalam grup VIP lah. Saya boleh ajar lebih detail lah dari grup VIP. EMA berapa signifikan untuk swing? Kalau saya gunakan UTC je. Rujuk balik lah UTC kan dalam grup VIP saya dah share dah sebelum ni. Saya kena tarik mikrofon ni supaya bila bercakap dia follow. Kalau tak bercakap suara tak jelas. Saya nak beli mikrofon Boya apa nama tu? Boya 700 SP. Dah order dah. Tapi saya boleh cakap tak ada brand, tak ada stok. So terpaksa hold dululah. Most probably sound dia lebih mantap lah berbanding dengan ni. Yang ni jenama apa Audio Technica. Ni murah sikit. Ini 200 lebih. Yang Boya tu 400 lebih. Tapi tak ada stok. So tunggulah. MIDF Invest. MIDF Invest tu under security kan. Apa ni? Tak ada apa nak trade, guna MIDF boleh trade je, tak ada masalah. Even brokerage fee dia pun rendah kan. So dia ada dua kelebihan sebenarnya MIDF ni. First, dia memang totally non-human interaction. Maksudnya kita tak ada relation dengan manusia. So everything on your own lah. Buka sendiri, trade sendiri, apa semua. Segala risiko ditanggung sendiri. Dia tak ada reminder kan. Dia memang totally online. So ada jugalah itu memang kelebihan dia. Tapi ada juga kelemahan dia. Anything happen, tak ada orang yang kita nak boleh rujuk. Itu je lah kelemahan dia. Tapi dia trade global. Kalau tuan-puan nak buka je, tak ada masalah kan. Even M Plus pun nanti akan ada juga account global. M Plus punya plan sebelum Disember tahun ini, M Plus akan buat account global. Dia dah kerjasama lah dengan international punya broker. And then ura-ura lah rumus yang saya tahu brokerage dia memang menyaingi lah MIDF. Dia tak terlampau mahal dan tak terlampau murah lah. Dia macam affordable punya brokerage fee untuk M+. Okay. Most probably nanti M+ punya global ni dia akan ada human interaction lah, maksudnya macam saya kan. Most probably M+ akan buat training dulu lah untuk reminder macam mana cara nak guna semua sekali. And then baru kita boleh ajar kepada klien-klien macam tu. So tu mungkin lah kelebihan di situ lah. Okay. Mungkin kalau brokerage dia tinggi sikit pun
dia ada human interaction. So kita boleh discuss dalam group client, kita boleh share, boleh tengok chat sama-sama apa semua macam tu. Tapi kalau dia memang purely online, non-human interference, bukan interference, interaction, tuan puan kena decide sendirilah. Okay, kena decide sendirilah. Adakah orang baru masuk bursa lebih ataupun sama seperti IPO punya pergerakan? Depend. Sebab apabila sesuatu saham ataupun warrant masuk je ke pasaran, masuk je ke listing dekat papan bursa, kita yang menentukan ataupun traders ataupun investors yang partisipan di dalam bursa tersebut yang menentukan warrant tersebut bergerak macam mana. Kalau macam semua orang berminat terhadap warrant tersebut, dia akan naik lah, dia akan volatile lah, dia akan ada transaction yang aktif dan sebagainya. Kalau tak ada orang minat pun warrant tersebut, tak pernah, nama syarikat pun tak pernah muncul, tiba-tiba buat warrant kan, orang tak minat, tak adalah. Bila tak ada minat, tak adalah dia punya volatility tu kan, tak ada orang beli, tak ada orang jual, so dia senyap je kan, macam tak ada apa lah. So manusia yang berada dekat bursa yang menentukan volatility dia. Okay, kalau ada partisipan daripada investment institution, lagi bagus lah, maksudnya dia akan menggerakkan. Dah mula ada orang conteng ni, saya share. Okay. Okay, saya stop dulu sharing, tu saya share balik. Kalau tak nanti yang conteng tu tak hilang. Apakah orang baru masuk ni? Ni saya dah komen tadi. Bisimol, saya tak nak komen counter nanti dia jadi panjang. Bukan Saxo. M Plus ada dia punya tu. Ada dia punya international broker yang M Plus akan deal dengan broker tu. Tapi bukan Saxo lah. Ya, saya dengar-dengar dia murah lagi daripada Saxo. Tapi tak tahulah, tengoklah. Untuk discuss counter tak sempat dah. InsyaAllah kita cari masa lain lah. Tapi itulah, sebenarnya untuk discussion counter ni sebenarnya saya memang agak reluctant sebenarnya. Ataupun saya agak keberatan untuk kita discuss secara terbuka macam ni. Sebab dia punya grey area untuk kita tersilap bagi investment advice tu tinggi kan. Sebab SC memang betul-betul jaga, jangan bagi investment advice kepada public. Kalau nak discuss secara umum ataupun pure technical analysis boleh, tapi bila dah melibatkan investment advice, contoh macam buy, sell, cut loss, exit, hold, macam tu, dia dah jadi satu kesalahan. Okay? Dia dah jadi satu kesalahan. Tapi dalam skop yang dibenarkan, remiser boleh untuk berdiscussion dengan klien-klien dia sendiri sahaja. So saya advise lah kalau tuan-puan betul-betul berminat lah nak belajar dalam grup, nak memang discussion secara berkala dalam grup kan. Ada soalan ke apa semua nak tanya, sebab dalam grup ni saya dah sediakan sebenarnya. Sekejap saya tengok balik. Kalau kita punya grup klien ni, ada channel video lagi kan. Semua video-video discussion yang sebelum-sebelum ni dan video-video yang saya dah dah kupas sebelum-sebelum ni, saya memang dah letak kat dalam ni. Even ebook percuma pun saya dah bagi dah kat dalam ni. Ataupun kena tengok je mana dah. Cari je lah ni. Saya dah bagi dah pun ebook percuma. So memang dah ada dah khas untuk klien-klien CDS M Plus under saya lah. Okay. So kalau tuan-puan belum ada akaun CDS M Plus under saya, bukalah cepat-cepat kan. So baru senang kita nak berdiscussion dan sebagainya. Sebab insyaAllah saya akan buat sesi discussion ni berkala, especially untuk grup klien dan untuk grup VIP klien. Cumanya yang VIP klien ni dia lebih special lah, sebab saya dah sediakan 30 syllabus yang memang melibatkan teknik intraday, BTST, swing kan, Elliott Wave, Downtrend Channel, apa lagi benda-benda yang tuan-puan tak pernah dengar sebelum ni, ada dalam tu. Okay, benda-benda yang pelik-pelik kan, yang penting lah bukan pelik sangat yang penting dan berguna untuk kita menjadi seorang traders yang profesional. Sebab saya punya tema dia
profesional. Easy Pro tu kan, Pro tu adalah profesional. Okay, nak trade secara profesional, bukan trade buta-buta kayu macam tu kan. Okay. So cumanya grup VIP hanya dibuka untuk grup klien subscribe sahaja. Kalau tuan-puan bukan klien, tuan-puan tak bolehlah jadi ahli grup VIP. Cuma grup VIP ada fee dia lah. Saya tak boleh lah nak bagi free semua benda kan. So okay, kita pun dah overshoot dah timing. Tadi pun saya start lambat sikit, 10.32, sekarang dah 10.38. Saya dah cover almost semua soalan-soalan yang tidak melibatkan counter-counter. Untuk discussion counter nanti saya akan buat Zoom meeting lah. Okay, kita akan buat Zoom meeting dengan ahli group sahaja. Okay, so itulah saya amat-amat menyarankan lah kalau tuan-puan betul-betul nak discuss counter one by one, sertai kita punya Zoom meeting lah. Dan maksudnya kena jadi klien saya lah. Barulah saya rasa macam responsibility tu ada untuk deliver kan. Kalau tak jadi klien, just nak tahu-tahu, nak dengar-dengar macam tu je, saya pun tak boleh nak cakap apalah kan. Dia tak jadi saya punya responsibility untuk berkongsi dengan non-client macam tu kan. Okay. So adakah tuan-puan belajar sesuatu pada malam ini? Kalau ada belajar sesuatu pada malam ini, boleh respon, boleh tekan Y. Kalau ada belajar sesuatu pada malam ini. Okay, saya nak tengok sikit. Kalau tak belajar apa-apa, tekan kosong. Okay. Rakan-rakan dekat YouTube macam mana? Ada belajar sesuatu tak pada malam ini? Sebenarnya kan discussion yang open macam ni lebih menyeronokkan sebab banyak benda kita boleh tahu. Kadang benda yang orang lain kita tak tahu, orang lain tahu, orang tu tanya, kita pun boleh tahu. Tapi kalau discuss counter sahaja kan, dia memang specifically counter je lah. So semua orang akan tengok counter je kan macam tu kan. Okay, Alhamdulillah dekat YouTube pun okay ya. So itulah. Satu lagi saya nak minta tolong lah, lebih kurang macam minta tolong lah bantuan daripada rakan-rakan ahli group ataupun semua yang ada pada malam ni. Tolong sebarkan link, saya punya link CDS ni sekejap guide ni. Okay. Guide ni saya share dekat bahagian komen. Okay, tolong sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang lain yang belum ada akaun CDS under saya lah. Okay. So supaya nanti kita punya klien semakin ramai. Okay. Alamak, tak boleh hantar dekat bahagian chatting dekat dekat YouTube sebab terlampau banyak wording dia. Tapi tak apa, saya bagi ni je. Saya bagi link kecil ni je untuk dekat YouTube tu. Nanti tuan-puan share link ini sahaja untuk rakan-rakan yang berminat buka akaun CDSM Plus under saya. Saya dah bagi ni e-book percuma, Peak Counter Potensi dan Mudahnya Pelaburan Saham dalam grup video tu. Jadi kita pun saya dah sediakan video-video recording sebelum-sebelum ni, discussion dan sebagainya. And then platform M Plus familiarization pun dah lengkap, dah 10 topik. So boleh tengok satu persatu. Dan kita akan buat sesi discussion berkala dan sebagainya lah. Okay. Almost every week lah, time saya tak busy, insyaAllah kita akan buat. Okay. So tu je lah saya nak minta tolong tuan-puan, share je kepada rakan-rakan, ahli keluarga, saudara mara kan, office mate, rakan-rakan sekerja dan sebagainya kan. Sepanjang musim PKP ni tak boleh pergi mana-mana. Kalau diorang buka akaun CDS pun diorang pun boleh belajar trade. At least belajar dahulu lah, jangan terus masuk 40-50 ribu. Memang kalau kosong-kosong ilmu, zero knowledge masuk trade memang akan jadi zero lah. Duit tu yang banyak-banyak tu akan jadi zero. Itu kita tak nak. Kita nak jadi professional traders. At least belajar dan sentiasa belajar kan. Baru kita nampak di mana kita punya kesilapan kan. Jangan buat kesilapan dulu baru nak belajar. Belajar dulu, dan baru buat kesilapan, baru kita tahu oh di sini rupanya kesilapan yang kita buat. Okay.
So ataupun copy je message ni, copy then save lah dekat tu apa punya Telegram ke WhatsApp ke kan. Senang nak forwardkan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi lain. Saya tengok besok hari apa? Besok hari Rabu besoklah kita buat sesi discussion counter dengan ahli grup sahaja, ahli grup klien dan grup VIP klien. InsyaAllah kita jumpa besok. Kita sudahi, kita tangguhkanlah sesi pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.